Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya muliakan pensyarah kami iaitu Syekh Hazrul Lutfi bin Syekh Omar. Dan saya Muhammad Adam bin Nordin, nombor metrik 049834. Kali ini saya ditugaskan untuk membentangkan slide subjek dirasat al-akidah yang bertajuk Madarik Sittah Iqtisad fi I'tiqad. Madarik wujubi at-taslim bil asliyan. Maksud dia sumber yang mesti kita menerima metod pendalilan. Maksudnya sumber metod pendalilan yang kita bawa tu asas 1, asas 2. Lepas tu lahirlah natijah. Lepas tu benda sebab apa kita kena terima natijah tersebut. So kita inilah nak bawa sumber-sumber dia madarik kat sini. Imam Ghazali menggariskan 6 sumber yang mengatakan wajib terima natijah. Sebenarnya banyak sumber lain yang boleh digunakan untuk menerima natijah. Kat sini Imam Ghazali mengenaraikan 6 sumber saja. Sebenarnya memang banyak sumber, tapi dekat dalam kitab ni Imam Ghazali menggariskan 6 sumber saja. Sumber yang pertama iaitu al-hissiyat. Al-hissiyah. Al-hissiyat ni adalah perkara yang boleh dicapai oleh panca indera secara zahir dan batin. Panca indera kita lah, mata, telinga, hidung kan. Fungsi dia apa? Melihat, mendengar, bau ke apa kan. Itu adalah panca indera kita. Contohnya kita mengatakan setiap perkara baru yang diciptakan mesti ada sebab penciptaannya. Semua perkara baru yang diciptakan lah, mesti ada sebabnya kan. Apa dia? Kita boleh tengok lah. Bumi ke, pokok ke, semua tu benda baru. Lepas tu mesti ada sebab dia. Kita sambung tadi secara zahir. Contoh yang dibawa kat sini adalah alam ini baharu. Kita wajib terima kerana boleh dicapai oleh panca indera yang zahir. Alam ni baharu. Kita boleh tengok alam ni. Sebelum ni tak ada. Lepas tu ada. Tu benda baharu lah. Pokok. Pokok sebelum ni tak ada. Lepas tu jadi ada. Benda tu semua baharu. Contoh kat sini seperti tumbuhan, haiwan, awan-awan dan sebagainya. Macam-macam lah semua ni. Macam-macam lagi benda baharu kat sini. Kat alam ni yang ada sini kan. Semua perkara yang boleh dilihat dan berubah-ubah sifatnya adalah benda baharu. Berubah-ubah tu adalah sifat benda baharu. Jadi kita tengok pokok. Pokok ni dulu tak ada. Lepas tu ada dari kecil ke besar. Benda tu semua baharu lah. Haiwan, dia boleh bergerak, kita boleh nampak. Tu semua baharu. Tidak perlu menggunakan akal untuk perkara yang baru seperti ini. Kita tak payah guna akal pun, sebab kita nampak dengan panca indera kita sendiri. Sebelum ni dia kecil, tu dia besar. Benda tu semua berubah. Jadi dia baharu lah. Dia tak kekal pun. Lepas tu secara batinnya. Secara batin seperti merasai sesuatu perasaan. Kita merasai sesuatu, kita tak guna saya zahir, kita melalui perasaan je. Seperti sakit perut, senang hati, susah hati. Benda ni contoh banyak. Contoh lain tapi macam sakit perut. Sebelum ni kita tak sakit perut pun. Tiba-tiba kita rasa sakit perut. Tu tak boleh secara zahir kan. Kita tahu secara batin. Nak tunjuk tak boleh. Benda tu sakit perut. Kita sakit perut. Sebelum ni tak sakit perut. Tu benda baru lah. Senang hati. Sebelum ni kita sedih, tiba-tiba kita seronok. Tu secara batin tu. Lepas tu susah hati. Sebelum ni kita sedih, kita seronok. Lepas tu tiba-tiba dengar ada berita kematian, bahasa kita sedih. Tu benda tu berubah. So ni secara batin. Yang kedua adalah akal mahir. Akal semata-mata. Kita hanya menggunakan akal. Sumber yang kedua ni kita menggunakan akal. Perkara yang diterima oleh akal tanpa berfikir. Kita tak payah fikir pun benda tu. Memang boleh diterima secara terus oleh akal. Tak payah fikir pun. Contohnya ayah lebih tua daripada anak. Ayah ni memang lebih tua daripada anak. Mustahil lah kalau nak kata anak ni tua daripada ayah. Kita tak boleh tolak kenyataan tu. Memang betul lah ayah tua daripada anak. Yang kedua tu, 2 lebih banyak daripada 1. Kita tengok dalam bilangan 0, 1, 2. 1 tu sikit kata 2. 2 tu mesti banyaknya. Macam kita beli air lah. Beli 1 lah sikit. 2 banyak lah. Macam tu contohnya. Penjelasannya. Imam Ghazali membawa satu kenyataan iaitu alam ini baharu atau qadim. Alam ni mesti 2 je. Baharu atau qadim. Jadi tak akan ada yang ketiga. Tak akan ada benda lain. Baharu atau qadim. Wajib setiap orang mengakui 2 benda ni. Kita kena wajib tak mengakui memang 2 benda ni. Baharu atau qadim.
Setiap perkara yang tidak mendahului baharu, maka ianya adalah baharu. Alam ini tidak mendahului baharu, maka alam ini adalah baharu. Tengok alam ni, dia sifatnya mendahului, maksudnya dia tidak mendahului, maksudnya dia datang satu sifat tu sebelum ataupun selepas sifat yang lain, mesti dia ada bersama dia. Maksudnya contohnya sifat lain, baharu lain ada sifat dia kat situ juga, tapi cuma dia datang sebelum ataupun selepasnya. Dia tak datang melalui dia tak mendahului, maksudnya dia tak sama dengan, dia tak ada sifat tak sama dengan sifat baharu lain. Maksudnya dia sama saja, cuma dia datang sebelum ataupun selepas. Maka alam ni adalah baharu. Okey, yang sekarang yang ketiga iaitu al-mutawatir, khabar mutawatir. Kita tahu lah mutawatir itu maksudnya ramai orang yang menceritakan suatu perkara yang diceritakan. Maksudnya ada ramai orang lah meriwayatkan ke apa ke cerita khabar-khabar secara ramai dari dulu sampai sekarang, turun seramai. Maksudnya kita tak boleh nak mengingkari lah, sebab ramai membawa khabar tersebut. Contohnya Nabi Muhammad SAW itu benar. Buktinya adalah Nabi Muhammad SAW datang dengan mukjizat. Setiap yang datang dengan mukjizat itu benar, maka Nabi Muhammad SAW adalah benar. Contohnya kita main buat satu kenyataan, Nabi Muhammad tu betul. Sebab apa? Sebab dia main dengan mukjizat. Mukjizat ni, siapa yang setiap yang datang dengan mukjizat adalah benar. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah benar lah. Nabi Muhammad SAW dia bawa mukjizat, jadi dia betul lah. Kita tak boleh mengingkarinya. Tapi kalau ada juga orang mengingkari, lepas tu dia mendakwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa mukjizat, mana boleh dia kata itu. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad dia bawa bersama Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Jadi Nabi Muhammad datang bersama mukjizat dah terang-terang kata Al-Quran itu mukjizat. Jadi kita tak boleh mengingkari lah. Jadi Nabi Muhammad memang bawa mukjizat. Maka tidak boleh membuktikan bahawa Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad SAW. Memang siapa pun tak boleh bukti kata Al-Quran tu bukan memang rekaan Nabi Muhammad. Jadi tak boleh nak bukti kata rekaan. Jadi memang betul lah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Setiap yang tercatat dalam Al-Quran berlaku pada zaman sekarang. Kita boleh tengok dalam Al-Quran tu macam-macam kisah yang akan berlaku dan tengah berlaku sekarang, dan ada pula kisah-kisah yang terdahulu yang telah berlaku kan. Tak kira lah apa pun, orang tidak boleh mengingkari Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran kerana terdapatnya sumber yang ketiga iaitu mutawatir. Kalau dah orang tolak sangat dah kan semua kenyataan, tapi ada pula kita ni itu mutawatir. Dalam sejarah pun menyatakan Nabi Muhammad memang wujud dan memang bawa Al-Quran kan. Dari zaman Rasulullah hingga sekarang ramai yang menceritakan Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad kan. Memang dah terbukti dah dalam banyak ramai orang cerita kan. Dari zaman Rasulullah lagi sampai sekarang Al-Quran itu memang turun kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi-Nabi lain kan. Jadi kita tak boleh mengingkari lah benda tersebut. Okey, dalil yang keempat iaitu sumber yang keempat iaitu dalil yang dibina mesti disabitkan atau dibenarkan dengan kias perkara lain. Kita nak keluarkan satu-satu asas ke apa kan, satu-satu asas dua ke apa, kita menggunakan kias perkara lain, iaitu perkara tersebut adalah pasca indera akan mutawatir. Tadi sumber-sumber tadi pasca indera akan mutawatir. Kita gunalah salah satu ke, kita nak guna dua-dua kan, nak guna tiga-tiga pun dalam asas tu semua boleh. Lepas tu bila hasil dari natijah juga boleh dijadikan asas lain. Lepas tu dah kita keluarkan asas pertama, asas kedua jadi natijah. Natijah tu kita boleh guna untuk jadikan asas lain pula. Sebab apa? Benda tu memang dah betul dah. So kita boleh guna untuk asas lain dah. Sebab natijah dia orang dah terima. Lepas tu kita ambil natijah tadi, kita buat asas baru. Okey, yang kelima itu asam ayat. Diceritakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sam'iyat ni selalunya umat Islam tidak boleh mengingkarinya sebab memang itu datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali mengatakan kami mendakwa bahawa setiap dosa yang dilakukan mestilah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendakinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkannya. Jika Allah Taala tidak menghendakinya, maka balasan dosa akan dia dapat. Setiap yang dikehendaki oleh kita tertakluk kepada Allah Ta'ala kan.
Itu dosa-dosa yang kita lakukan, kalau Allah nak ampun, Allah akan ampun. Tak kira lah dosa besar ke dosa kecil ke. Kalau Allah nak ampun, Allah akan ampun. Kalau Allah tak ampun, balasan dosa lah pada kita. Di dunia pun dapat balasan, di akhirat pun dapat balasan. Lepas tu setiap dikendaki, kalau kita nak apa pun, kalau Allah tak izin, tak dapat. Macam mana kita nak makan hari ni kan, tiba-tiba lapar ke apa, tapi doktor larang kita ni ada penyakit, tak boleh nak makan, kena rehat dulu sebab esok nak bedah ke apa, tu Allah tak izin, tak boleh nak makan, kena lapar lah. Lepas tu nak tahu dosa itu maksiat dengan datangnya syarak yang melarang perkara-perkara maksiat. Kita ni umat Islam kan dah ada syarak, garis panduan syarak lah. Dia ada benda salah, ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat, ada harus, ada haram, semua tu. Kalau kita buat agak benda haram, dapat dosa lah. Kalau benda baik kita buat tu memang dah boleh syarak bagi, kita buat lah. Setiap perkara yang kita buat apa, kalau selagi tak bertentangan dengan syarak, lagi tu kita akan dapat pahala. Niat kerana Allah Ta'ala, kita akan dapat pahala. Dan kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh syarak. Kita memang tak boleh, benda syarak larang kita memang tak boleh nak buat apa yang ditegah memang kalau kita buat juga dapatlah balasan dosa. Jika ada yang mengingkari sumber ini, maka boleh guna sumber lain. Sumber yang kelima ni selalunya umat Islam saja yang terima. Kalau orang luar macam bukan umat Islam, kafir apa, dia tak terima, kita boleh lah guna sumber-sumber lain tu. Yang pertama apa, boleh panca indera. Yang kedua akal kan. Semua sumber-sumber lain lah kita boleh guna, mutawatir kan. Semua tu kita boleh guna. Kalau sumber lima ni lepas boleh temu, okey, kita boleh gunakan. Sebab ni adalah Al-Quran dan hadis. Umat Islam memang wajib percayalah. Kalau orang kafir tu percayaan mereka lain, mereka tolak, kita gunalah sumber lain. Yang kena iaitu asas yang kita bina menggunakan itikad yang diyakini oleh pembangkang. Ni kita bawa itikad yang memang dia percaya benda tu, kita gunalah benda tu. Dia tak mengingkarinya. Kalau dia mengingkarinya juga, dia masalah lah. Sebab benda tu memang betul, dia percaya. Lepas tu kita juga menggunakan dalil yang diterima pakai oleh musuh. Dalil-dalil apa pun yang diterima oleh musuh, kita guna untuk tolak dia balik. Kita guna tu sebab dia percaya. Lepas tu kita guna, kita tolak. Lepas tu bila-bila kita guna, dia tak percaya pula, tak boleh lah. Sebab benda tu pada awal dia benar, tapi dia bila kita guna dia tolak, tak boleh lah macam tu. Memang salah dia. Musuh tidak boleh mengingkari percayaan dirinya. Kalau dia awal dia percaya, lepas tu bila kita guna dia tak percaya pula, tak boleh lah mengingkari. Maksudnya kat sini, benda tu betul lah. Sekian, terima kasih daripada saya. Allahu a'lam.